Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jumpa lagi dalam rancangan Poknik Channel ya. Okey, hari ni Poknik AJ nak kongsikan satu lagi tips lah ya. Tips ya. Tips apa yang nak dikongsikan tu? Okey. Tips tentang masalah-masalah ataupun langkah penyelesaian ya ketika berada di tengah laut lah di tengah laut ataupun tengah memancing ke. Okey, tips enjin boat kalau kena masalah-masalah ni. Okey, ada beberapa masalah yang biasa pemancing-pemancing ni apabila dah sampai tengah laut. Dia mungkinlah kita minta tak berlaku lah tapi kadang-kadang mana kita tahu kan, dia nak berlaku juga tak boleh nak kata apalah. Okey, antaranya ialah satu daripadanya ialah ini masalah starter ni Ni starter ni tak kira lah enjin besar ke enjin kecil ni ke. Okey, ini kalau nak berlaku juga iaitu apabila tali starter ni putus kalau tali starter ni putus tengah laut kan, apa nak buat? Kalau kita tak tahu teknik dia, jawabnya berdayung lah 10 km macam yang pernah Poknik cakap dulu dulu kalau air tak naik. Ni kalau starter ni putus tali ni putus, apa nak buat? Jangan cemas, jangan panik. Ada langkah penyelesaiannya dengan syarat enjin baik lah enjin okey lah, enjin tak ada masalah, boleh hidup dia hanya kalau tali ni saja yang putus. Okey, jadi sebelum tu kita tengoklah apa alat-alat yang perlu ada Okey, Poknik buka lah enjin Poknik ni. Okey, tak apa, ni enjin baru ni. Enjin baru ni kita buat demo kalau berlaku demikian, kalau tali starter ni putus dia bila tali starter ni putus, automatik dia akan masuk dalam ni benda ni tinggal kat luar lah, dah putus. Tali tu akan bergulung dalam ni lah, dia terbarai kat dalam dia punya housing ni Okey, jadi ni enjin dan dua-dua sekali Poknik akan cuba buat view Okey, enjin champion Poknik yang yang enjin cari makan Poknik ni pun Poknik akan buat. Dia sama saja. Dia sama saja lebih kurang sama sajalah. Jadi apa peralatan yang perlu ada Okey, selain daripada teknik, alat pun penting juga Okey. Ni kit spana, pelayar dan sebagainya ni mesti Poknik letakkan dalam enjin ni sendiri supaya tak terlupa kalau letak tempat lain takut terlupa, habislah, tak gunalah. Kalau putus ni benda ni, apa sajalah tak payah kata putus ni, plug ni kalau rosak air pun habis, tak boleh buat apa. Jawabnya mendayung lah 10 km tengah laut ataupun minta tolong orang tunda Okey, baik, ini kit dia yang ada dalam Poknik main enjin tu yang Poknik mesti bawa. Okey, apa yang perlu ada Okey, antara pelayar sampai 2 pula ni. Okey, antara screwdriver ni mesti ada lah, pelayar, kemudian plug spark plug ni yang dibekalkan oleh syarikat enjin ni lah syarikat enjin ni. Kemudian ni mouse steel. Mouse steel ni mesti ada ni. Kadang-kadang wire minyak ke longgar dan sebagainya Okey, ini pembuka plug. Mana pula pembuka plug Poknik? Sudah. Siapa pula yang mengeluarkan ni? Adalah ni mengata-ngata tangan dah keluar ni. Okey, pembuka plug ni mesti ada. Ni tak ada ni. Tak tahu ni. Okey, satu lagi ni benda ni. Ini spana kedai RM2. Beli yang macam ni, yang panjang macam ni dia ni yang bawah ni saiz 10 ni, nombor 10 nombor 10 8, 10, 12. Ni 8, 10, 12. Dia ada yang 4 tu 8, 10, 12, 14 kan. Tak yang macam ni. Sebab yang kita akan guna ni ialah yang nombor 10. Okey, cuba tengok sini Okey. Jadi ni benda ni kita akan cabut nanti. Katalah tali dah putus enjin Poknik ni tali dah putus, kita akan cabut ni benda ni. Buka benda ni, guna ni. Ni langkah pertama, kita kena buat dahulu tanggalkan dia. Enjin yang kecil ni pun macam tu juga Okey, jumpa lagi selepas ini.
Okey, bertemu kembali ya. Okey, jadi Pok Nik ulang semula, inilah alat-alat yang mesti ada dalam kit kita tu ya. Plier, plug, spark plug, kemudian pembuka ni, baru jumpa. Pembuka spark plug ni, kecil je. Kemudian ni spanner nombor 12, nombor 10. Ini yang company bagilah. Yang syarikat enjin ni masa beli itu dia bagi. Okey. Kemudian tali. Ni tali spare, tali nak start enjin tu ya. Okey, pisau ni, pisau kecil ni, mouse steel. Okey. Kalau rajin lagi, ni dia punya water pump punya spare lah, getah water pump. Ya. Kalau nak bawa, tak bawa pun tak apa. Okey, kalau bawa berlaku kalau air tak naik, bolehlah kita repair nanti Okey, jadi yang tambahan dia ni dia. Ni yang nak guna nombor 10 ni Ni kedai RM2 RM2 satu ni. Berlambak. Okey, jadi kita tak boleh guna yang macam ni. Okey, kalau nak tengok macam ni kan, kalau macam ni nak buka dia punya housing starter ni macam mana ni nombor 10 kat ni. Nombor 10 juga. Mana boleh? Tak boleh masuk dia punya ni. Jadi kena pakai yang macam ni, punya. Tengok dia macam ren spanner macam ni Okey, baru boleh masuk. Baru boleh buka. Ni baru boleh longgarkan. Dia ada 3 skru ni. Sini satu, sini satu. Sini ada satu lagi. Belakang sini ni yang susah sekali ni. Yang belah-belah sini ni. Dia ke dalam jadi kalau guna spanner biasa tak boleh lah. Jadi kena pakai macam ni baru boleh buka. Tengok Pok Nik dah longgar kan Okey, sekarang Pok Nik akan demo kan. Pertama Pok Nik akan start dulu lah, bagi dia panas dulu. Anggaplah ini dah tengah laut, enjin dah panas Kalau enjin baru belum pernah start lagi, mampu kita nak start kan. Okey, minyak pun Pok Nik ambil kat motor Wise 100 Sport Pok Nik ni je. Minyak dalam tangki dah habis pula dah. Sedut kat minyak motor lah, pasal dia tu Y100 tu pun dia pakai tuti juga kan. Okey, Pok Nik style lah. Okey kan, okey lah, boleh lah tu. Maknanya senang start tu dah okey lah. Okey, sekarang Pok Nik akan buka dia punya ni lah. Okey, Pok Nik akan buka satu-satu. Okey, buka dia. Okey, yang ni pun buka. Okey, buka langgar. Cabut betul-betul Kena cabut betul-betul ni. Okey, kena cabut betul-betul. Okey. Jaga jangan jatuh pula skru ni dalam laut. Dah buka ni, jatuh pula dalam laut pula, dalam air pula. Sudah. Okey, letak sini satu lagi skru ni. Nanti kita tengok macam mana dalam dia. Dalam dia macam mana rupa dia. Okey. Okey, buka dulu tiga-tiga. Sekarang yang kecil ni pun, enjin ni pun Pok Nik cuba juga. Pok Nik cuba juga. Okey, buka kan. Okey, sekarang cuba tengok dalam dia. Dalam ni kan. Macam ni. Tengok dia ada tempat letak tali tau. Semua enjin memang macam ni tau. Buka senang je. Buka 3 skru je. Dah boleh buka. Cabut. Kemudian dia ada ni. Masa tu lah gunanya tali ni. Tali spare ni. Sebenarnya kalau tak ada tali spare ni, tali apa-apa pun boleh. Tali kambing pun boleh. Buka lah tali ni. Okey. Kemudian buat dia punya kepala dia sini. Buat macam sini lah. Pok Nik one man show lagi pegang kamera ni. Okey, macam ni kan. Dah siap ni kan. Dia punya buku tu letak sini. Lepas tu gulung lah. Gulung macam ni gulung. 2 gulung pun dah cukup kalau enjin tu baik kan. Enjin tu senang start. 2 gulung, 3 gulung ni pun dah cukup dah Okey, tengok ni start macam ni je. Tak jadi pula. Okey. Ikatlah elok, letaklah elok sini Kali lagi. Tak jadi pula. Terlucut pula. Hati-hatilah. Okey, sekali lagi tu dia.
Okey, dah hidup. Itulah dia style dia. Buka 3 skru je. Ni jangan tak payah tanggal je. Dah hidup betul, masuklah balik ni. Letaklah balik dalam ni. Hati-hatilah. Kalau tidak, cabut betul-betul tu. Dia tali dah putus kan. Dah putus tadi dia tanggal terus lah. Dia boleh tanggal terus. Okey. Okey, jadi nampak berjaya lah ya. Kita hidupkan enjin 15 Sportnik ni dengan gunakan tali sawat, tali spare tu ya. Jadi itulah cara dia. Kalau kena tengah, sebenarnya Sportnik dah ada pengalaman dah dengan enjin 15 yang lama dulu kan, yang Sportnik jual tu. Masa tu dirompin lah ya, dirompin. Dah nak balik petang dah. Dekat tepi runtuh, lebih dalam 6 km rasanya. 6-7 km lah kat lebih runtuh tu daripada tanam tu kan. Orang semua dah balik, tinggal Sportnik satu boot je, dah nak maghrib dah, nak gelap kan. Jadi tali putus pula. Dah cemas lah. Tak ya, jumpa pula dalam dalam kit Sportnik tu ada pula benda ni. Masa tu kedai RM2 tak ada, pakai benda ni lah. Yang ni ada pula Sportnik bawa sekali kan. Godek beranikan diri kan. Buka sampai jumpa macam ni. Sudahnya pakai tali yang putus ni, tali dia ni yang putus tu, yang duduk dalam tu. Dah terbagai tu, ambil ikai, tarik, hidup, terus balik ke rumah rakit. Okey, itulah pengalaman Sportnik kalau Sportnik tak berani dulu, jawabnya tak tahulah. Nak telefon masa tu, mana ada line telefon masa tu dalam tahun 2007 dulu, tak pakai handphone cap ayam tu, mana ada line lagi masa tu ya. Bukan macam sekarang, pemancar mengata-kata dalam sungai pun ada pemancar. Okey, sekarang kita cuba pula pada enjin kenit Sportnik ni ya. Okey. Tengok sama tak? Okey, sekali lagi. Tengok benda yang sama. Tengok. Sama. Dia punya saiz dia, saiz nombor 10. Skru dia nombor 10. Okey, ada 3 ni. Sportnik dah buka 2. Satu sini, satu sini. Satu lagi kat sini Ni yang belakang ni dia panjang sikit lah. Ni enjin kecil Sportnik ni 3.5 horsepower lah ya. Ini enjin cek makan Sportnik lah ni entah berapa lama lah tali dia tercabut, tali putus, Sportnik tak repair, tapi Sportnik guna juga. Cara dia macam ni lah, hidup macam ni. Hidup pakai. Masa tu memang Sportnik cabut kan, ni baru repair ni. Dia punya spring dalam tu dah patah jadi Sportnik cabut kan betul-betul, pakai macam ni je. Carburetor ada tu, ikat macam ni je. Okey. Tengoklah. Tengok. Dah hidup. Ini lagi senang hidup. Dia kecil je kan, ini kecil kan. Lagi senang hidup ni. Macam tu lah. Berapa tahun pun ni pakai macam ni. Tak ada pakai, dia rosak dia punya tu. Spring tu. Nak cari, nak kena pergi Melaka. Jauh kedai enjin kan. Jauh kat Melaka sana. Kat sini, kat Bahau ni tak ada kedai enjin. Jadi itulah cara dia. Pergi je. Bawa macam tu lah start. Jangan plug meragam sudah. Kalau plug meragam nak tiap kali nak start sampai 4-5 kali nak start, lengoh lah, leceh lah kan. Okey, itu sajalah perkongsian Sportnik kali ni. Tips kalau kena di tengah laut, kena di tengah mancing, jangan panik. Berani, kena berani lah. Kalau tak berani, jawabnya 10 km lah nak mendayung, ataupun nyusahkan orang suruh tunda bot kita. Elok-elok orang nak pergi mancing, tak pasal-pasal nak kena tunda bot kita pula Okey, itu sajalah perkongsian Sportnik kali ni. Ada lagi lepas ni seterusnya. Okey, untuk sesi yang akan datang, tips seterusnya kita buat dalam view yang akan datang pula. Okey, stay tune on Sportnik channel. Yeah.